Hai, salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur, salam Malaysia Madani. Okay, saya ucapkan kepada pensyarah Puan Amy Anak Dom untuk kursus PAKK 2243D Sains Awal dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya Florida Dindat, anak Joseph Wad, PDP PAKK 21023 20233123800027. Untuk pengenalan, pengajaran dan pembelajaran adalah dua konsep yang berkait rapat dalam konteks pendidikan. Pengajaran ialah suatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan kanak-kanak. Pengajaran ini adalah dirancang secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan kanak-kanak supaya mengambil inisiatif untuk belajar demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Ciri-ciri pengajaran adalah guru sebagai pengajar dan kanak-kanak sebagai pembelajar. Pembelajaran juga merujuk kepada proses di mana kanak-kanak memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai dari pengalaman, persekitaran dan interaksi dengan guru atau bahan pembelajaran. Ia melibatkan penerimaan, pemahaman dan penggunaan maklumat yang diterima oleh kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis kaedah atau pendekatan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan ilmu sains awal kanak-kanak. Di antaranya ialah pendekatan IBSE, Inquiry Based Science, pendekatan berasaskan projek, dan pendekatan konstruktivis. Dalam tugasan saya kali ini, saya akan memilih kaedah pendekatan berasaskan projek. Eksperimen yang akan saya lakukan adalah lava gunung berapi bertempat di kelas Tabika Kemas Kem PGA Batu Kawah kelas D, tarikh 18 hari bulan Mac 2024 iaitu pada hari Isnin, masa 10.20 pagi hingga pukul 11 pagi. Eksperimen dijalankan selama 40 minit. Modul aktiviti pembelajaran. Tunjang utama, sains dan teknologi, sains awal. Standard kandungan yang digunakan adalah SA 1.1 menunjukkan sikap saintifik dan nilai murni. Standard pembelajaran SA 1.1.2 menunjukkan sikap ingin tahu, sistematik, bekerjasama dan bertanggungjawab. Kesepaduan tunjang BM 1.1.7 mendengar arahan dan memberi respon. KM 6.1 mengetahui negara lain di dunia. Objektif. Pada akhir pembelajaran, kanak-kanak dapat mengetahui bagaimana terjadinya letusan gunung berapi. Mengetahui kesan yang ditinggalkan setelah berlakunya letusan gunung berapi. Pengetahuan sedia ada. Kanak-kanak pernah melihat letusan gunung berapi di televisyen. Kemahiran proses sains senarai semak adalah memerhati, inference, komunikasi, meramal, dan menyelesaikan masalah. Penerapan nilai hasil daripada eksperimen ini adalah menghargai alam sekitar, mengetahui kejadian alam semesta. Sumber pengajaran dan pembelajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah soda bikarbonat, cuka, pasir basah, kain pengelap, pewarna, botol mineral kecil, model tumbuh-tumbuhan, dan komputer PowerPoint. Langkah-langkah keselamatan yang digunakan semasa melakukan eksperimen. Yang pertama, pakai apron, menggunakan sarung tangan,
Fokus kecerdasan pelbagai adalah dari segi verbal, linguistik, kosakata, kawah, dan lava. Okay. Begitulah serba sedikit tentang penerangan eksperimen yang saya lakukan. Okay. Berikut merupakan aktiviti yang kami jalankan bersama kanak-kanak. Hari ini cikgu nak bawa kita belajar tentang gunung berapi. Aktiviti pembelajaran kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan letusan gunung berapi. Okay. Siapa tahu apa itu gunung berapi? Pernah tengok kah? Dekat mana pernah tengok letusan gunung berapi? Oh, dekat Indonesia. Letusan gunung berapi pernah terjadi di negara Indonesia. Kamu pernah tengok dekat mana? Dekat TV. Okey, dekat TV. Okey, sekarang cikgu nak bawa kamu semua untuk menonton video tentang letusan gunung berapi dulu. Boleh? Tengok betul-betul bagaimana letusan gunung berapi itu terjadi. Tengok ini. Gunung berapi. Ini adalah gunung berapi. Bagaimana di dalam cerah. Tengok betul-betul ni. Lava keluar. Tengok itu lava keluar daripada gunung. Asapi. Satu dan keluar. Gunung berapi. Besar dan megah. Gunung berapi. Ini adalah gunung berapi. Tengok. Sana. Gunung berapi meletus. Gunung berapi. Tengok gunung berapi meletus. Panas-panas. Gunung berapi. Lava sangat panas. Lava tu sangat panas. Lava dari gunung berapi tu keluar. Ada magma di dalam kerak bumi. Tengok lava ni keluar. Dia keluar daripada kawah gunung berapi tu. Apa tu? Asap hitam kepul-kepul. Gunung berapi. Besar dan megah. Tengok. Sana. Gunung berapi meletus. Tengok. Gunung berapi. Lava sangat panas. Panas-panas. Gunung berapi. Lava sangat panas. Panas-panas. Panas-panas. Gunung berapi. Lava yang keluar dari gunung berapi itu berapa? Panas. Okey, ada lagi satu video yang kita nak tonton. Tengok sini. I think in the market now, there's no Android smartphones that can actually defeat the Samsung Galaxy S24 Ultra. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya?
Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan gunung Krakatau yang terkenal sangat panas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu leleh dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas melihat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan panas khas gunung berapi. Oke, dah tonton video letusan gunung berapi? Nah, boleh tak menyanyi? Menyanyi lagu letusan gunung berapi? Boleh? Menyanyi lagu letusan gunung berapi. Oke, nyanyi ya. Sekarang duduk. Lepas ini kita akan lepas ini kita akan membuat eksperimen tentang Gunung Merapi. letusan Gunung Merapi. Cikgu akan bagikan kamu kepada 2 kumpulan. Boleh? Sekarang kami akan melakukan eksperimen lava Gunung Merapi. Kanak-kanak telah dibahagikan kepada 2 kumpulan, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Kumpulan 1 6 orang dan kumpulan 2 terdiri daripada 6 orang, dan kumpulan 1 ke 6 orang kanak-kanak. Kumpulan 1
akan melakukan eksperimen dulu. Oke, yang kumpulan 2 tolong perhatikan kawan-kawan melakukan eksperimen ya. Oke, terlebih dahulu kanak-kanak telah menggunakan apron sebagai langkah keselamatan. Kanak-kanak yang melakukan eksperimen menggunakan apron dan sarung tangan. Oke. Kevin, ambil ini, masukkan kat sini. Tunggu dulu, sekejap. Oke, Kevin, ambil 2 sudu. Nenek, masukkan. Masukkan ke dalam. Masuk. Lagi. Oke. Oke. Lepas tu hubungkan pewarna mana pewarna? Cikkan. Nanti jatuh ke bawah. Oke, sudah. Nampia. Bosan naik. Apa? Dah. Tutup. Oke, yang terakhir bubur cuka. Dalam baju ni. Okey dah. Okey, tengok ah. Okey. Okey, laba dia akan keluar. Okey, macam apa letusan gunung? Berapi. Berapi. Oh, pensel. Tengok ini. Okey, kumpulan 1 telah berjaya menghasilkan lava gunung berapi ya. Kenapa wanita? Jangan sampai kena. Jangan disentuh. Okey, lava dia keluar. Okey, apabila cuka dicampur bersama apa? Soda bikarbonat, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Apabila cuka bercampur, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan mengeluarkan lava seperti gunung berapi yang tengah meletus. Okey, untuk kumpulan 2 lagi, kumpulan 2. Okey, masukkan soda. Buka minum. Okey. Okey. Masukkan soda. Hati-hati. Okey.
warna. Okey. Picit. Okey, sudah cukup. Wafi. Salah bukan sabun. Waduh lah. Sabun, masukkan sabun, picit sabun masuk. Okey, hati-hati. Masukkan. Okey, masukkan sabun. Hati-hati. Lagi. Okey, cukup. Okey, Aminah masukkan juga. Salah. Masukkan cuka, Aminah. Ayo, Okey, akhir sekali masukkan cuka. Okey, sudah. Dah. Okey. Apabila cuka dimasukkan ke dalam bersama dengan bikarbonat, soda bikarbonat, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, dan keluar satu sekejap. Tengok. Okey, lava dia mulai keluar perlahan-lahan. Okey, dengan itu terhasillah dia seperti lava gunung berapi. Apabila cuka bercampur dengan gas karbon dioksida, bercampur dengan soda bikarbonat, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Dah keluar dah lava. Siapa dah? Sampai ke timer. Mana? Tu. Okey, demikianlah tadi eksperimen yang telah kami hasilkan bersama-sama kumpulan 1 dan kumpulan 2. Kanak-kanak telah berjaya melakukan eksperimen lava gunung berapi. Okey, kita sudah melakukan eksperimen kan? Dah tadi? Okey. Bagaimana perasaan anda melakukan eksperimen tadi? Seronok. Okey. Saya nak Arona ceritakan kepada kawan-kawan apa yang kamu dapat semasa melakukan eksperimen. Eksperimen apa? Okey, apa yang awak tengok hasil daripada eksperimen tadi? Okey, lava itu akan jatuh keluar. Okey? Okey, seterusnya. Aminah. Ya. Okey, Aminah, cuba ceritakan apa yang kamu lakukan tadi. Eksperimen apa? Okey, lava gunung berapi. Okey. Waktu awak melakukan eksperimen tu, apa yang awak buat? Campur apa? Campur dengan sabun. Okey, lepas tu dia akan menjadi kuih. Kalau kuih keluar, dia akan membentuk lava seperti lava yang terjadi dekat gunung berapi. Okey. Dia meletus kan? Okey. Dekat mana tadi? Dekat sampai atas. Seronok tak? Okey. Cikgu tanya balik. Dekat mana yang pernah terjadi letusan gunung berapi itu?
aktiviti eksperimen yang telah kami semua lakukan. Sebagai kesimpulan, pada akhir eksperimen ini, kanak-kanak diminta untuk menceritakan hasil uji kaji yang telah dijalankan. Kanak-kanak membersihkan tangan mereka selepas aktiviti dan membantu guru mengemaskan peralatan yang telah digunakan. Melalui aktiviti ini juga kanak-kanak dapat menceritakan proses berlakunya letusan gunung berapi melalui pemerhatian secara verbal, iaitu secara lisan dan dengan bertuturan. Peningkatan penggunaan kosakata yang disampaikan seperti kawah, lava dan gunung berapi. Kanak-kanak dapat mengaitkan eksperimen yang dijalankan dengan alam sekitar. Kanak-kanak memberi pendapat dan berkongsi pengalaman hasil dari pemerhatian yang dibuat semasa eksperimen dijalankan. Semasa membuat perkongsian hasil dari pemerhatian, kanak-kanak mempunyai keyakinan dalam berkomunikasi dan sifat kepimpinan. Eksperimen ini dapat membantu meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak melalui kemahiran komunikasi. Kanak-kanak mendapat peluang melakukan eksperimen dan menjadi pembimbing dalam mengetahui eksperimen gunung berapi ini di dalam kelas bersama rakan sekelas yang lain. Kemahiran proses sains meramal dilakukan iaitu membuat jangkaan tentang sesuatu yang akan terjadi melalui pemerhatian terhadap letusan gunung berapi itu tadi. Kanak-kanak berkomunikasi dengan menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat dan idea. Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanak-kanak memahami dan membolehkan kanak-kanak membina rasa tanggungjawab dan prihatin serta rasa hormat kepada alam sekitar.